Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada malam ini kita akan menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli pada halaman muka surat 15 pada baris yang keempat daripada atas. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata musannif Syekh Daud rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Katanya, dan sayugionyo bagi orang yang sembahyang itu, apa dia? Mengetahui akan yang ia seseorang hendak perbuat itu, dan qadarnya qadar bagi sembahyang. Gitu. Baik. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan sayugionya bagi orang yang sembahyang itu. Sayugio dengan makna di sini wajib lah. Wajib bagi orang yang sembahyang itu. Sayugionya, wajibnya dia tu mengetahui akan yang, yakni akan sembahyang yang ia seseorang tu hendak perbuat tu. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sayugia wajib bagi kita orang yang nak sembahyang, kita kena tahu apa sembahyang yang nak kita buat. Kita kena reti apa dia hak kita nak kerjakan ni. Daripada sembahyang zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyak, subuhnya berapa rakaat, kita kena tahu. Kena tahu syarat-syarat nak sembahyang macam mana, kena tahu rukun-rukun dia, kena jaga daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadat sembahyang kita. Itu semua wajib kita kena tahu lah. Wajib kita kena tahu kerana kita nak sembahyang. Yang kedua, dan qadarnya qadar bagi sembahyang. Dan kita kena sayugianya, kita kena tahu akan kelebihan bagi sembahyang. Maka hak qadar kita tahu ni dengan makna semolek-molek. Adapun tahu apa sembahyang hak kita kena buat, daripada berapa rakaatnya zuhur, berapa rakaat, syarat rukun perkara hak membatal, hak tu wajib kena tahu kerana kita nak sembahyang. Adapun tahu kelebihan, hak ni sayugia dengan makna semolek-molek. Dengan makna semolek-moleknya kita kena tahu juga kelebihan sembahyang tu yang besar sembahyang ni.
Kerana apa tu? Kita kena tahu kelebihan sembahyang tadi tu. Dan kita kena reti apa ni sembahyang hak kita nak buat ni. Supaya syukurlah ia seseorang, supaya syukurlah ia seseorang akan Allah Ta'ala atas barang, yakni atas kerana, atas dengan makna kerana barang yang diberi taufik akan dia, akan orang. Kita kena tahu kelebihan sembahyang, yang mana besarnya faedah sembahyang, yang mana pahalanya besar sembahyang ni. Lagi pula kelebihan dia tu pula maknanya ialah satu benda yang sangat-sangat penting di dalam agama kita. Maka manakala kita tahu begitu, agar kita dapat bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah tahu anugerah sembahyang ni sangat besar kepada kita selaku hamba dia, maka kita syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memberi taufik kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita mengerjakan sembahyang tersebut. Tu dia. Kerana tu kita kena tahu. Maka bahawasanya sembahyang itu, senyum telah menghimpunkan padanya pada sembahyang ini beberapa bagai daripada segala kebajikan, daripada af'al dan azkar. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, sembahyang ni telah terhimpun di dalam sembahyang ni beberapa bagai-bagai ataupun beberapa banyak kebaikan-kebaikan dia. Banyak dalam sembahyang ni. Dari sudut af'al, segala perbuatan sembahyangnya baik, ataupun daripada segala zikir-zikir yang kita baca di dalam sembahyang, tu semua terhimpun di dalamnya beberapa kebajikan ataupun beberapa kebaikan-kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan dia, ada kebajikan-kebajikan dia, daripada segala perbuatan hak kita buat di dalam sembahyang dan zikir-zikir bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Ada banyak kat situ kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik, maka apabila berdiri hamba, habis itu, maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang, yakni untuk sembahyang, dan berkata ia hamba, dia kata Allahu Akbar tu, maka hendaklah ia seseorang tu muqaranah niat bagi seseorang, ataupun muqaranah niat bagi sembahyang, muqaranah niat yang dimuktabarkan pada syarak, niat yang dibuat kira oleh agama kita. Jadi ketika mana seseorang itu nak sembahyang, yang mana seseorang yang nak sembahyang, dia kena tahu perkara-perkara hak dia nak buat ni di dalam sembahyang, dia kena tahu. Maka apabila seseorang itu sembahyang, manakala dia kata saja Allahu Akbar, start adalah sembahyang, mula adalah sembahyang, bermula dah sembahyang kitanya, maka pada ketika itu kita kena muqaranah niat kita. Kena muqaranah akan niat. Kena ada niat di dalam hati kita. Tapi niat tu kena niat hak dimuktabarkan pada syarak. Seandainya kita niat, tapi niat kita yang tak diiktibar pada syarak, sembahyang kita tak jadi. Kena niat, jatuhkan niat di dalam hati kita ni mesti hak dimuktabarkan oleh syarak. Apa dia hak muktabar oleh syarak? Kena ada qasad, kena ada ta'aruf, kena ada ta'yin.
bagi solat fardu. Ini hak muktabarnya. Seandainya seseorang tu hak nak sembahyang, dia tahu kelebihan sembahyang, kewajipan sembahyang ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difardukan, dia tahu. Tapi bila dia sembahyang, niat ketika mana dia hadirkan niat di dalam hati dia, ketika mana kata Allahu Akbar, ketika mana dia takbiratul ihram, maka pada ketika itu niat yang dia jatuhkan di dalam hati dia, yang dia hadirkan di dalam hati dia, niat yang tidak diiktibar, yang tidak dibuat kira pada syarak kita, dengan bahawa hanya qasak saja, ta'arud ta'yin tidak ada, maka tak diiktibar, tak dibuat kira niat tadi, tak jadi niat tadi. Ataupun qasak dan ta'arud, ta'yinnya tidak ada, tak jadi juga. Mesti kena ada qasak, ta'arud dan ta'yin. Barulah niat kita tu diiktibarkan pada syarak. Tu apabila seorang tu nak semayang, bila kata Allahu Akbar, tu dia kena muqaranah niat satu. Dan serta diketahui, kena dia buat juga apabila seorang tu semayang, dia kena tahu pula akan kebesaran Tuhannya, Tuhan bagi hamba yang ia hamba berdiri khidmat kepadanya, kepada Tuhan. Yang kedua, dia kena tahu dengan makna kena ingat, dan juga kena berasa di dalam hati dia akan kebesaran Tuhan hak kita sembah ni, kebesaran Tuhan hak kita duk berdiri khidmat, yakni hak kita duduk sembahyang itulah kepadanya, hak kita duduk sembah, hak kita duduk buat ibadat kepadanya, kepada Tuhan tadi. Nah, kita kena berasa di hati kita, kita kena ingat di hati kita, kena ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Ni orang yang nak sembahyang. Makna orang yang nak sembahyang, satu, dia kena muqaranah niat. Satu. Yang kedua, dia kena ingat dalam hati dia akan bahawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan hak kita duk buat ibadat kepada dia ketika mana kita berada di dalam sembahyang. Barulah solat kita tu solat yang berada pada satu tahap yang manis. Ini bila seseorang itu sembahyang dengan demikian rupa, sembahyang yang bukan sahaja cukup rukun dan syarat-syarat saja, tapi hati dia duk pandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana nak merasai kebesaran Allah Ta'ala di dalam sembahyang? Kita boleh buat tajuk untuk muzakarah Muniyatul Musalli pada malam ini, merasai kebesaran Allah di dalam sembahyang. Macam mana? Ni kerana kitab fiqh kita ni ialah fiqh tasawuf, kitab fiqh lah, tapi diselitkan dengan ilmu tasawuf berkaitan dengan sembahyang. Maka bila kita dah tahu rukun, syarat, kelebihan sembahyang, perkara membatalkan sembahyang, manakala kita tahu kita nak sembahyang ni bukan kena buat hak tu wajib, kena buat, kena tahu maknanya rukun-rukun, syarat-syarat, jaga perkara-perkara yang membatal. Satu. Yang kedua, kita kena berasa ketika mana kita sembahyang, ingat ketika mana kita sembahyang akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala hinggalah salam. Kita kena rasa ni. Maka macam mana tu nak merasai kebesaran Allah Taala di dalam sembahyang ni? Sembahyang kita sempurna, supaya sembahyang kita mencapai satu tahap kemanisan di dalam sembahyang. Maka macam mana nak merasai, bagaimana nak merasai kebesaran Allah Ta'ala di dalam sembahyang? Dia akan bagi tahu satu-satu. Yang pertama, maka makna Allahu Akbar itu, maka makna Allahu Akbar itu masuk dalam sembahyang tadi.
Dia nak cerita satu-satu ni supaya kita dapat merasai kebesaran Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Maka makna Allahu Akbar, kita duk takbiratul ihram dah. Maka makna bagi Allah Akbar itu ialah terlebih azam dan ajal. Dan yakni terlebih besar, terlebih maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, tu azam dan ajal sama je. Jadi Allahu Akbar yakni Allah maha besar. Jadi bila kata Allahu Akbar, Allah maha besar, maka hendaklah benar hatinya, hati hamba pada ketika dia beribadat sembahyang tadi tu, hendaklah dia membenarkan, hendaklah dia membenarkan di dalam hati dia ketika mana dia beribadat kepada Allah, iaitulah sembahyang tadi. Dia kena berasa dalam hati Allah Subhanahu wa taala tu maha besar. Tidak ada yang lain yang lebih besar daripada kedudukan apa ni, daripada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bukan Allah maha besar. Besar kita panggil besar, besar zat Allah tu bukan. Allahu Akbar, besar kedudukan dia, besar pakak dia, besar peringkat dia. Seperti kita kata orang ni, weh, ada orang besar nak datang rumah kita ni, di kampung kita ni, orang besar nak datang tak? Macam apa? Apa maksud? Tiba-tiba bila datang, adakah besar dia seperti besarnya bangunan? Tidak. Adakah besar hak datang tu besar sungguh? Tak. Walaupun kita kata orang besar nak datang, bukan. Tapi pakak dia tu ialah besar. Orang besar kita panggil. Orang besar nak datang ni. Kerana pangkat dia tu besar. Ini pun sama. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita benar dalam hati benda tu. Allahu Akbar, Allah maha besar. Benar dalam hati dia. Demikian pula maknanya firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku bahawa Aku yang terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala pun tahu, Allah Ta'ala tahu bahawa hamba-hamba dia ni tahu akan Allah Ta'ala ni, maknanya dia tu maha besar. Habis itu. Maknanya ketika mana kita Allahu Akbar, kita rasakan dalam hati kita Allah maha agung, Allah maha besar. Biar kita berasa dalam hati kita begitu. Ingat dalam hati kita begitu ketika mana kita kata Allahu Akbar. Itu satu. Itu ketika mana kita angkat tangan, ketika mana kita kata Allahu Akbar, takbiratul ihram. Dan sonyo iyo hamba-Ku telah berhadap atasku. Yang ni ketika mana kita sembahyang tu, kita sedang berhadap kepada Allah. Maka apabila mengangkatkan dua tangan bagi hamba, ketika mana kita angkat tangan tu kepada kedua telinga hamba. Kita mana kita angkat tangan tu lah, Allahu Akbar, kita kena ingat dalam hati kita Allah maha besar. Satu. Kemudian angkat tangan tu pula, sunat angkat tangan. Ketika mana kita takbiratul ihram, maka kita angkat tangan kepada dua telinga tu. Hak tu pula, ni hak kita nak supaya kita dapat merasai kebesaran Allah ketika mana kita sembahyang. Jadi manakala kita angkat tangan ni pula, hak ni mengisyaratkan ia seseorang melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang lain daripada Allah Ta'ala. Ketika mana kita angkat tangan Allahu Akbar, hak ni kita nak isyarat bahawasanya tidak ada dah Tuhan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan dalam hati kita begitu. Allah atau Allah Akbar, ingat Allah maha besar.
Tangan pula yakni tangan hikmah kita dah buat akad tangan begini dengan maknanya tak ada dah. Tiada dah Tuhan yang lain hak kita sembah, tak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena ingat begitu. Hadirkan begitu di dalam hati kita. Supaya sembahyang kita tu dapat kemanisan. Supaya sembahyang kita tu sembahyang yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mana kita sembahyang. Ini diajar kepada kita. Baik, itu ketika akad tangan. Kemudian apabila membaca, yakni membaca oleh seseorang lah, oleh musalli tu, dia baca subhanakallahumma. Ini setengah daripada bacaan di dalam bacaan doa iftitah. Tapi kita tak baca lah ni. Kita bacanya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, hingga akhir. Kita tak baca tu. Dan ini setengah daripada lafaznya. Setengah daripada lafaznya. Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Setengah daripada bacaan iftitah. Jadi ketika mana kita baca doa iftitah subhanakallahumma, yakni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Maha suci Allah daripada tiap-tiap kejahatan dan kekurangan. Kerana apa? Maha suci Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kejahatan dan kekurangan. Bahawasanya, ini kerana bahawasanya gitu. Kerana bahawasanya ia Allah Ta'ala yang mempunyai bagi segala puji. Kerana Allah Ta'ala ni ialah Tuhan bagi segala puji. Semua puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bila segala puji tu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah Ta'ala saja, maka tentulah dia tu bersifat tentulah dah dia tu kita duk puji dia, tentulah dia bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tak boleh nak ada di dia segala sifat-sifat yang kekurangan bagi Allah. Dah kita puji dia. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia Allah. Ni kita tak bacalah ni. Kita duk baca hak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kita dah bicara dah gitu. Tapi dalam kita mendatangkan lafaz doa iftitah lain ni. Wa tabarakasmuka, yakni maha suci ia Allah dan berkat. Maha suci ia Allah dan berkat. Berkat maknanya bertambah kebajikan di sebuah akhirat pada orang yang menyebutkan namanya, nama Allah. Berkat itu akan pekerjaan yang dikerjakan bagi seseorang. Bila kita kata wa tabarakasmuka, maknanya maha suci Allah, dan siapa-siapa hak kata sebut nama Allah, maka segala pekerjaan dia akan menjadi berkat, yakni akan mendapat kebajikan, pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita baca dah. Kita baca saja dah. Hak ni kita tak baca ketika mana kita sembahyang. Hak kita dak baca Allahu Akbar kabiran. Wa ta'ala jadduka, apa maksud? Yakni maha tinggi qadar engkau, hei Tuhanku. Maha tinggi peringkat engkau, hei Tuhanku. Dan maha besar engkau, yakni maha besar pangkat engkau. La ilaha ghairuk, yakni tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain daripadamu. Tak ada yang menjadikan, hanya Allah. Tiada yang memberi rezeki, hanya Allah. Tiada yang disembah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang dahulu, yakni tak ada yang menjadikan dan yang memberi rezeki ni yang dahulu.
Yang dahulu daripada Tuhan kita tak ada, hanya Allah saja. Dan yang kemudian daripada Tuhan kita tak ada, hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu tika mana bacaan doa iftitah. Ini kita tak baca lafaz tadi. Baik, seterusnya. Ini ketika mana kita sembahyang. Baik, ketika tu maka apabila membaca pula oleh seseorang lah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita kena ingat apa ketika tu. Supaya kita dapat merasai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku pohonkan di kau. Kita kena ingat kita duk pohon kepada Allah bahawa engkau lindungkan dan engkau pelihara akan daku, mu lindung dan mu melihara aku ni daripada fitnah syaitan yang kena rejam. Apa kena rejam? Yakni kena kutuk. Kita ingat dalam hati kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita manakala kita dalam sembahyang kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ingat dalam hati kita, kita mohon kepada Allah, kita nak minta Allah Ta'ala lindung kita, pelihara diri kita daripada syaitan yang kena rejam, syaitan yang kena kutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mana kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dibaca seorang pula, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mana kita baca bismillahirrahmanirrahim itulah, maka makna bagi bacaan tersebut, aku minta tolong dengan nama engkau. Kita kena ingat dalam hati kita, kita duk minta tolong kepada Allah, kita minta tolong pada tiap-tiap suatu pekerjaanku. Kita minta tolong tu pada tiap-tiap suatu pekerjaanku. Ikutlah pekerjaan apa pun, kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita baca bismillah, ialah Allah Ta'ala ni hak kita duk minta tolong pada dia tu, yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang. Lemah lembut dan kasih sayang tu atas segala makhluk, dia. Macam mana Allah Ta'ala kasih sayang kepada segala makhluk ni, segala ciptaan dia? Dengan memberi rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki, itu Ar-Rahman. Hak kita duk belajar dalam tafsiran tu, mula-mula di awal kitab dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan maknanya Allah bersifat dengan sifat kasih sayang kepada segala makhluk dia, tak kira kafir ke, muslim ke, beriman ke, tak beriman ke, ataupun maknanya dia tu ada akal atau tidak akal. Tuhan tu Maha Pemurah. Allah tu bersifat dengan rahmat, dengan makna Allah beri rezeki belaka. Binatang pun boleh makan, orang kafir pun dapat rezeki, boleh makan dan lain-lain daripadanya. Itu Ar-Rahman. Lagi kasih sayang, atau nak beri makna Ar-Rahim, lagi kasih sayang akan segala hambanya yang mukmin, yakni bila di negeri akhirat. Ar-Rahim tertentu kasih sayang Allah hanya kepada hamba dia yang beriman, nisbah pada hari akhirat. Orang kafir tidak akan masuk syurga sama sekali, hanya orang yang beriman sahaja Allah Ta'ala beri mengurniakan sifat Ar-Rahim dia, iaitu kasih sayang kepada segala hamba beriman dengan diberikan syurga. Jadi kita ingat ketika mana kita baca bismillahirrahmanirrahim, ingat kita duk minta tolong hanya kepada Allah. Dia hak maha murah, dia hak maha kasih sayang, maha murah, dia beri rezeki pada kita, dia lah, tak ada orang lain. Ar-Rahim, dia akan maknanya anugerahkan kepada kita syurga kepada orang yang beriman. Itu ingat ketika mana kita bismillahirrahmanirrahim, ketika mana kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila membaca Fatihah pula hingga akhirnya,
Maknanya kita kena ingat dalam hati kita, segala puji bagi Allah, Tuhan yang tiada menjadikan daku. Allah menjadikan daku ni daripada orang yang maknanya segala puji bagi Allah. Kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, hingga akhir. Jadi ketika mana kita duk baca bismillahirrahmanirrahim, apa ni, alhamdulillahi rabbil alamin hingga akhir tu, secara umumnya kita kena ingat dalam hati kita, kita duk puji Allah Ta'ala, segala puji Allah Ta'ala tu. Kita duk puji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang tak menjadikan kita daripada orang yang dimurkakan dan orang yang didustakan, yakni orang yang disesatkan. Kita syukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin tu, kita duk syukur pada Allah kerana Allah Taala tak menjadikan kita daripada kalangan, daripada setengah, daripada golongan orang-orang hak kena murka oleh Allah, orang-orang hak disesatkan oleh Allah. Siapa? Iaitu Yahudi dan Nasrani. Mujur Allah Ta'ala tak jadikan kita ni. Syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala tak jadikan kita daripada puak-puak hak sesat, puak-puak hak durhaka pada Allah, puak-puak hak tak beriman pada Allah, puak-puak hak didustakan, iaitu puak-puak Yahudi dan Nasrani, hak disesatkan oleh Allah Ta'ala. Kita syukur pada Allah, Allah tak jadikan kita daripada golongan mereka. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan kita ni apa? Tetapi dijadikan daku ni daripada tetapi dijadikan daku ni di atas jalan anbiya dan syuhada dan as-siddiqin. Tetapi Allah Ta'ala jadikan kita di atas jalan, yakni turut di atas jalan, di atas agama para nabi, syuhada dan as-siddiqin, iaitu daripada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tu kita duk baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu tafsiran kat situ tu, iaitulah kita tak dijadikan oleh Allah daripada golongan-golongan yang sesat, iaitulah Yahudi dan juga Nasrani. Tapi Allah Ta'ala beri kepada, Allah Ta'ala jadikan kita tadi di atas orang yang beragama, dengan agama segala nabi-nabi, atas jalanan agama segala nabi-nabi dan syuhada dan as-siddiqin, iaitu orang yang beriman dan juga orang Islam. Tu kita duk puji Allah Ta'ala tu dalam Fatihah tu. Maka apabila rokok, lepas tu apa pula ketika mana kita rokok, kita kena ingat apa pula. Yang tu kita akan bicara pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.